Hai, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan melakukan sebuah simulasi berkaitan dengan tajuk motivasi. Tajuk ini di bawah subjek Gelagat Usahawan yang diajar oleh lecturer kami iaitu Madam Azila. Tujuan kami melakukan simulasi ini adalah untuk menguji kefahaman kami tentang tajuk ini dan juga bagaimana kami dan rakan-rakan sekelas nak tahu jika seseorang usahawan itu bermotivasi dalam melakukan bisnes beliau. Simulasi kami dinamakan sebagai permainan jika kamu dapat menubuhkan bisnes atau perniagaan. Seterusnya saya akan bagi kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang permainan ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang objektif simulasi bagi kumpulan kami. Untuk simulasi ini, kami akan melakukan satu aktiviti yang berunsurkan permainan yang berkaitan dengan tajuk kami iaitu jika kamu dapat menubuhkan perniagaan. Objektif simulasi kami adalah yang pertama, aktiviti kumpulan ini adalah cara untuk membuat pelajar berfikir secara kreatif dan bekerjasama dari perspektif pemilik perniagaan. Yang kedua, menyediakan alat praktikal yang dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran keusahawanan mereka, terutamanya dalam kumpulan atau pasukan serta berkemahiran menyelesaikan masalah dan cara skill persembahannya. Dan yang ketiga, membolehkan para pelajar dalam budaya dan persekitaran kerja sebagai permulaan dan cara belajar dari cabaran selain memikirkan motivasi, cita-cita dan objektif sebagai bakal usahawan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan saya bagi menerangkan cara permainan ini dimainkan. Jumlah peserta yang kami anggarkan adalah seramai 111 orang pelajar yang akan dibahagikan kepada 10 buah kumpulan dan satu kumpulan saja akan mempunyai 11 orang pelajar. Simulasi kami akan dilakukan atas talian iaitu di aplikasi Google Meet kerana situasi negara kita yang dilanda COVID-19. Jadi kami perlu melakukannya secara atas talian bagi mengelakkan penularan penyakit ini berlaku. Bahan-bahan yang akan digunakan semasa aktiviti ini ialah sehelai kertas A4 dan 2 pen marker bagi setiap kumpulan. Masa yang dianggarkan untuk simulasi ini adalah selama 20 minit iaitu 5 minit briefing oleh kami, 10 minit aktiviti dan 5 minit perbincangan kelas. Okey. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang cara melakukan aktiviti ini. Okey, terima kasih Khalida. Seterusnya, prosedur untuk permainan ini adalah terdapat 4 langkah. Langkah pertama, aktiviti dimulakan dengan memberi taklimat tentang cara bermain permainan. Langkah kedua pula, kami mengadakan kertas A4 kepada setiap kumpulan dan aktiviti ini dimulakan dengan membuat nama perniagaan, tujuan produk atau perkhidmatan perniagaan tersebut mereka. Langkah ketiga pula, pelajar akan diajukan dengan persoalan jika anda memulakan perniagaan dan mereka akan bekerjasama secara berkumpulan untuk melakukan brainstorming dan menjawab pertanyaan tersebut. Langkah terakhir pula, apabila semua kumpulan selesai dengan aktiviti mereka, kami akan berbincang di dalam kelas dan berkongsi tentang apa yang telah mereka pelajari dengan permainan ini, iaitu jika anda memulakan perniagaan serta reaksi peribadi mereka terhadap keusahawanan. Jadi saya akan sambung dengan bagaimanakah untuk main permainan ini. Pertama sekali, kumpulan diberi masa selama beberapa minit untuk mencipta nama, tujuan dan produk syarikat anda. Dan saya akan ajukan soalan kepada setiap kumpulan dan anda akan diberi masa untuk menjawab soalan saya. Antara soalan yang saya akan ajukan kepada anda semua, iaitu yang pertama, apakah anda lakukan jikalau mendapat makluman balas yang buruk daripada pengguna? Bagaimanakah anda mengenal pasti dan mengambil pekerja-pekerja anda? Yang ketiga, apakah kemahiran yang anda perlukan untuk meningkatkan prestasi syarikat anda? Yang keempat, apakah pandangan anda
dalam perniagaan untuk jangka 5 tahun akan datang. Yang kelima, bagaimanakah anda memenuhi permintaan dan kemahuan pengguna? Yang keenam, bagaimanakah cara untuk anda mendapat modal permulaan untuk membuka syarikat anda? Yang ketujuh, mengapakah pengguna perlu membeli produk daripada syarikat anda berbanding produk-produk di luar sana yang lain? Dan yang terakhir, yang ke-8, apakah keperluan dan tempat yang terbaik untuk anda menjual produk anda untuk mendapat keuntungan yang banyak? Hai, nama saya Zafan dan nama syarikat kami ialah Suka Suki Travel. Produk syarikat kami ialah pakej pelancongan. Tujuan kami membina syarikat ini adalah untuk mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda yang masih menganggur di luar sana, yang masih mencari-cari pekerjaan. Di samping itu, kami ingin mencipta pakej pelancongan yang jarang ataupun tak pernah ada lagi di dalam pasaran. Contohnya pergi ke tempat-tempat yang eksotik dan sebagainya. Tujuan kami juga lagi adalah untuk mendalami dengan lebih lagi tentang bisnes, terutama sekali dalam sektor pelancongan. Jadi saya akan menjawab soalan yang pertama itu, iaitu apa yang akan saya lakukan jika saya menerima maklum balas yang buruk daripada pelanggan. Pihak kami bersedia untuk menerima apa jua maklum balas, sama ada yang baik ataupun buruk. Dengan maklum balas daripada pihak pelanggan, kami akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti servis kami. Selain itu, jika kami menerima maklum balas yang buruk, ia juga bergantung pada apa jenis permasalahan yang berlaku. Contohnya, jika permasalahan yang berlaku itu sememangnya datang dan salah daripada pihak kami, sudah tentu kami akan bertanggungjawab. Kami akan memberi pampasan ataupun wang sebagai tanda maaf, agar dan kami akan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan lagi kualiti servis kami. Dan untuk soalan yang kedua, iaitu bagaimana saya mengenal pasti untuk mengambil pekerja yang berkelayakan. Okey, untuk mengambil pekerja yang berkelayakan, proses yang pertama sekali perlu membuat permohonan lah. Kami akan menyediakan borang permohonan dan ini akan diuruskan oleh pihak pengurusan sumber manusia. Daripada situ kami akan menilai setiap pemohon-pemohon untuk kami semak kriteria yang perlu ada sesuai dengan skop kerja yang akan diberikan. Daripada situ juga kami akan dapat meneliti dengan lebih lagi tentang seseorang yang memohon kerja itu. Contohnya apakah kelayakan yang mereka mempunyai sebelum ni, ataupun apa pengalaman yang pernah mereka lalui dan apa latar belakang mereka, dan kami akan meneliti dengan lebih lagi pada resume mereka. Daripada situ kami akan dapat memilihlah antara yang terbaik, sebab kebiasaannya yang akan memohon pekerjaan ni akan jadi ramai lah. Contohnya kita membuka pada 10 pekerjaan, tetapi yang memohon itu mungkin ada yang sampai 10,000. Jadi kita perlu tapis untuk memilih yang terbaik. Tentang soalan nombor 3, bagaimanakah awak memilih pekerja baru? Kawan saya telah menerangkan serba sedikit tentang cara memilih pekerja berkelayakan. Kami akan memberi borang dan mereka akan mengisi borang tersebut dan menghantar sekali dengan resume. Dan mereka akan ditapis satu persatu untuk dipanggil temuduga. Sewaktu temuduga, kami akan melihat cara pekerja tersebut, cara keyakinan diri, cara mereka bercakap, cara body language, cara mereka menjawab soalan tentang apa yang kami beri dan pengalaman seseorang itu. Ini sebab pengalaman kan penting, kerana kita boleh tahu tentang skop kerja pekerja tersebut sewaktu bekerja sebelum ni. Dan kita akan menilai sama ada
ianya bersesuaian ataupun tidak dengan jawatan yang pekerja tersebut mohon. Okey, soalan nombor 4, apa kelebihan yang boleh membuatkan syarikat awak berjaya? Okey, kelebihan yang kami mahukan terhadap seseorang pekerja tersebut adalah pandai berkomunikasi, keyakinan diri dan pandai teknologi. Okey, yang pertama komunikasi. Komunikasi ini sangat penting disebabkan produk dan servis kami menjual kepada pelanggan dan kami akan kerap bercakap dan menerangkan mereka tentang apa pakej dan servis kami yang kami tawarkan. Okay, yang kedua, keyakinan diri. Ini kerana disebabkan kami ramai jumpa orang dan kami kerap menerangkan produk dan pakej servis kami kena menerangkan secara lebih teliti dengan cara melihat eye contact terhadap pelanggan supaya mereka lebih memahami tentang apa yang kami terangkan produk kami tersebut. Okey, yang terakhir, ketiga, pandai teknologi. Pandai teknologi ni kerana disebabkan dunia sekarang serba moden, semua di hujung jari. Okey, disebabkan itu kami memerlukan pekerja yang mahir tentang teknologi, sama ada komputer, laptop, handphone or anything else supaya tidak ketinggalan jauh. Cara untuk kami memenuhi kehendak dan kemahuan pelanggan kami adalah dengan melakukan lebih banyak survey bersama pelanggan kami dan juga meminta mereka memberi pendapat tentang servis yang kami berikan kepada mereka. Melalui survey ini, kami akan dapat menambah baikkan servis kami dan juga dapat memenuhi permintaan pelanggan kami. Cara kami melakukan survey ini adalah dengan melakukan secara bersemuka atas talian iaitu online dan juga melalui panggilan telefon. Okey, seterusnya di mana untuk dapatkan wang permulaan perniagaan. Sebagai usahawan, yang pertama kami menggunakan modal sendiri iaitu menggunakan wang sendiri. Selain itu, kami juga menggunakan wang simpanan daripada bank dan menjual aset peribadi sendiri untuk menambah modal perniagaan kami. Yang kedua pula, pinjaman. Kami juga membuat pinjaman daripada keluarga dan pinjaman bank secara loan. Okey, seterusnya saya akan menjawab soalan tentang kenapa pelanggan patut membeli produk kami. Okey, pakej pelancongan yang syarikat kami tawarkan berlainan daripada pakej pelancongan yang syarikat pesaing tawarkan. Kerana kami sangat menitik beratkan kepuasan pelanggan, terutamanya sebelum, selepas dan semasa mereka melancong. Syarikat kami akan menyediakan segalanya daripada A to Z jika mereka membeli pakej daripada kami. Seperti contoh, penginapan, aktiviti mereka semasa mereka melancong, makanan, pengangkutan, insurans mereka dan sebagainya. Untuk soalan yang ke-8 iaitu tempat atau lokasi yang sesuai untuk menjual produk kita dan menjana pendapatan produk kita yang lebih tinggi. Yang pertama, senang nampak iaitu pilihlah lokasi syarikat yang tepat di kawasan orang awam lalu lalang dan senang dilihat. Dengan itu, orang ramai akan mengetahui di situlah kita punya syarikat. Yang kedua, kadar sewa yang berpatutan. Bagi peringkat permulaan, tidak perlulah demand terlalu tinggi sehingga kita boleh membuat hutang dengan orang lain atau di pihak bank. Berpada-padalah ketika hendak menyewa sesuatu tempat. Yang ketiga adalah persaingan. Elakkan memilih kawasan syarikat kita dengan persaingan kita. Sebagai contoh, kita telah membuka syarikat travel agency iaitu syarikat pelancongan. Jadi janganlah kita memilih jiran-jiran kita adalah syarikat pelancongan kerana ia akan menjadi persaingan kita. Oleh itu,
Sebagai contoh yang boleh saya bagikan ialah sebelah syarikat pelancongan ada kedai makannya. Dengan cara itu seperti jika para pelanggan datang ke tempat kita untuk memerlukan khidmat servis kita, mereka boleh membuat lunch date dengan kita, dengan pihak syarikat di kedai makan tersebut. Yang keempat adalah media sosial. Media sosial seperti yang kita maklum adalah Facebook, televisyen, berita, IG, Instagram dan sebagainya. Itu sahaja daripada kumpulan kami untuk simulasi Gelagar Usahawan. Sekian, terima kasih.